Pada pagi yang berbahagia ni, saya nak kongsikan kenapa kita mempelajari Asmaul Husna. Okey. Asmaul Husna ni maksudnya adalah nama-nama yang baik. Asma plural kepada nama. Asma plural kepada nama. Ismun nama. Asma plural dia, nama-nama. Al-Husna yang baik. Ada orang nama Husna? Ada? Tak ada? Kesian. Husna maksudnya baik, yang baik. Nur Husna maksudnya cahaya yang baik. Oh, sudah terror bahasa Arab. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada nama-nama yang baik. Walillahil asmaul husna, nama-nama yang baik. So dengan kita mempelajari Asmaul Husna ataupun nama-nama yang baik itu akan beri kebaikan kepada kita. Okey, jadi pada pagi yang berbahagia ni kita nak tengok mukadimah. Kenapa kita mempelajari Asmaul Husna? Kelebihan yang pertama, orang mempelajari Asmaul Husna, yang pertama kita akan mengetahui cara berdoa. Kan? Kita akan mengetahui cara berdoa. Di dalam Al-Quran Allah mengajarkan kepada kita, kalau kita nak berdoa, kita sebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik mengikut kesesuaian hajat kita. Dalam perkara ini Allah menyebut dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf 180. Allah menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik mulia, maka serulah dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Jadi kita ni Allah sebut ada Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Serulah dengan berdoa mengikut ayat-ayat itu. Sebab tu hari ni kalau kita nak berdoa, kalau kita nak murah rezeki, boleh sebut Ya Allah Ya Razzaq, Ya Allah Ya Razzaq, Ya Allah Ya Razzaq. Ya Razzaq tu yang maha memberi rezeki. Kita boleh suruh Ya Allah Ya Halim, yang maha lemah lembut. Halim, maha lemah lembut, supaya Allah Subhanahu wa taala lembutkanlah hati kita, hati suami kita, hati pasangan kita. Ya Latif, Ya Latif pun lembut juga. Ya Latif, wahai yang maha lembut. Lembut di situ mana lembutnya hati, bukan tiba-tiba jadi au-au macam tu. Mana lembut hati. Daripada ke hati jadi lembut hati. Okey. Kalau kita kehilangan barang, boleh sebutkan nama Allah Ya Mu'id. Ya Mu'id. Ya Mu'id, wahai yang mengembalikan. Ya Mu'id. Kalaupun tidak Allah gantikan barang yang sama, Allah gantikan barang yang lebih baik. Kalaupun tidak barang yang hilang itu dijumpai, Allah gantikan dengan yang lebih mulia daripada itu. Yang kedua, mengetahui cara untuk munajat sesuatu hajat. Cara munajat kepada sesuatu hajat. Apabila kita bermunajat, kita disuruh untuk selalu menyeru nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyeru nama Allah, kita akan merasa bahawa hanya Allah saja tempat kita meminta. Lebih-lebih lagi apabila kita meminta rezeki, kita menyeru nama Allah Ar-Razzaq. Apabila kita meminta keselamatan, kita menyeru nama Allah As-Salam. Kita akan menggunakan nama-nama Allah yang baik di dalam doa kita. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 110. Surah Al-Isra ayat 110. Allah menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah wahai Muhammad, serulah nama Allah atau nama Ar-Rahman, yang mana saja kamu serukan dari kedua-dua nama itu adalah baik belaka, kerana Allah mempunyai banyak nama-nama yang baik serta mulia. Allah SWT suruh, maknanya kulid Allah, seru, sebut nama Allah atau sebut nama Ar-Rahman. Apa-apa nama kamu sebut itu untuk berdoa, kerana bagi Allah tu ada nama-nama yang baik.
Ini untuk munajat. Kita minta ajat. Kita kan banyak ajat. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama demikian. Dan kalau berdoa ni jangan malas. Jangan malas berdoa. Jangan berdoa, ya Allah, malas berdoa hari ni. Ya Allah, serupa semalam lah doa, sebiji lah Tuhan ya. Amin. Jangan sebut. Kadang-kadang dalam hadis Nabi sebut, siapa mengingati Allah ketika dia senang, Allah akan mengingati dia ketika dia susah. So kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita sedang. Kemudian yang ketiga, jalan untuk ke syurga. Kita mengetahui nama Allah Subhanahu Wa Taala Asmaul Husna ni jalan untuk ke syurga. Bagaimana caranya? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, Inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman. Inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman mi'ah illa wahid. Man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya bagi Allah 99 nama-nama, 100 kurang 1. Sesiapa yang menjaganya hak-haknya, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Allah ada 99 nama-nama yang baik, 100 kurang 1. Maknanya 99. Siapa yang menjaga nama-nama hak itu, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Yang dikatakan menjaga hak-hak nama itu adalah kita mengimani nama-nama tersebut. Mengimani nama-nama tersebut. Benar-benar berharap kepada Allah yang mempunyai nama-nama yang baik itu. Dan sifat yang demikian akan melahirkan rasa kehambaan dan bergantung harap hanya kepada Allah. So maknanya menjaga hak-hak itu adalah mengimani nama-nama tersebut. Nama Allah nama-nama yang baik. Walillahil asmaul husna. Bagi Allah ada nama-nama yang baik. Kemudian yang keempat, kenapa mempelajari Asmaul Husna? Yang keempatnya menenangkan hati. Apabila kita mengenal Allah dan nama-namanya ini, ia akan menyebabkan kita sentiasa merasakan Allah bersama kita. Kita akan merasakan bahawa Allah pembela kita. Apabila hati ini semakin mengingati Allah, akan lahirlah ketenangan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Kita hari ini buka, kenapa kita boleh jadi rungsing kan? Sebab kita mengingati dunia lagi banyak kita mengingati Allah. Kita mengingati dunia bukan untuk kita rungsing. Kita mengingati dunia untuk kita urus dunia tu. Dunia ni diingat untuk diurus. Anak kita macam mana ni? Pembelajarannya macam mana? Diurus. Sekolahnya macam mana? Ini ada orang hutang kita tak nak bayar ni. Sedangkan kita ni nak menggunakan juga keperluan kita. Urus. Telefon, tanya. Kan? Ni nak buat satu benda ni. Urus. Dunia untuk diurus. Ni jiran ni bergaduh dengan jiran ni. Diurus. Datang. Masak benda kan. Datang ziarah, belikan buah ke apa ke. Suami diingat untuk diurus. Kan banyak orang ingat tu untuk dia rungsing. Untuk diurus. Isteri untuk diurus. Semua benda ni dunia ni untuk diurus, bukan untuk kita rungsing. Sebab memang sifat dunia itu merungsingkan. Itu memang sifat dunia. Dia merungsingkan. Dunia ni ada ciri-ciri dia. Dia menyenangkan tetapi tidak menenangkan. Dia menyenangkan, senang hati kita ni, tetapi tidak memberi ketenangan. Dunia makin kita ingat, makin kita rungsing. Makin kita ingat, makin dia membebankan kita. Habis itu bagaimana? Yang Allah ajar untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala. La bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Allah untuk diingat, dunia untuk diurus. Ingat tu untuk diurus dunia tu. Berapa umur kita tak kisah. Tapi jangan bazirkan setiap saat itu dengan benda-benda yang merungsingkan diri kita. Untuk apa? Setiap saat tu jangan bazirkan. Sebab Allah jadikan kita hidup ni untuk bahagia kan. Ya, tapi macam mana? Pening suami banyak buat hal ni, ustaz, pening kepala ni kan.
ya, dia ada hal dia dan ada soalan dia. Kenapa dia punya pening, dia punya hal menjadikan kita rungsing? Dunia diurus bukan untuk rungsing. Kalau rungsing ni membazir hidup kita, kan? So bahagia. Habis macam mana Ustaz? Macam mana? Ya tenang je lah, kan? Ya maafkan lah, kan? Ya uruslah, kan? Habis dia sakit hati Ustaz, ya sakit hati, ya maafkan, baik, kan? Apabila seorang yang telah merasakan Allah di hatinya, maka dia akan sentiasa bersikap seperti sikap kehambaan dan sentiasa merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dia. Ini saya setakat saja dulu mukadimah kenapa nak belajar Asmaul Husna. Sekian, panjang umur rezeki, jumpa lagi. Aqulu qauli ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.